Hai, Assalamualaikum semua. Bertemu semula kita dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu. Baik, kali ini kita akan belajar bahasa Melayu tahun 5, dan sebelum itu sila buka buku teks Bahasa Melayu tahun 5 pada muka surat 177. Okey. Saya ulang sekali lagi. Sila buka buku teks Bahasa Melayu tahun 5 pada muka surat 177. Okey. Baik, pada kali ini kita akan belajar tata bahasa dengan tajuk Kompang 5 Beradik. Okey, dah buka semua buku? Okey, baik. Untuk meneruskan pengajaran kita pada kali ini, ingin cikgu dan semua murid cikgu ini membaca dahulu petikan yang terkandung pada muka surat 177 dengan tajuk Kompang 5 Beradik. Okey, kita mulakan. Farisha dan keluarganya ke majlis kenduri kahwin. Semasa menikmati jamuan, mereka dihiburkan dengan persembahan kumpulan kompang. Okey, terdapat gambar dekat sana kan? Itu adalah kumpulan kompang, yang mana kumpulan kompang itu diberikan nama Kompang 5 Beradik. Okey, di sana ada perbualan antara Farisha dan ayahnya semasa majlis kenduri kahwin tersebut. Okey, kita baca sama. Apa kata Farisha? Wah, rancaknya paluan kompang itu. Lalu dijawab ayah Farisha, betul Farisha, lagu yang dimainkan pun sedap didengar. Okey, apa kata Faris pula? Itu adik kepada Farisha. Kalau adik ingin tahu, itulah kumpulan kompang 5 beradik. Kumpulan itu terkenal dengan persembahan kompang berformasi. Persembahan mereka memerlukan persefahaman semua ahli kerana melibatkan gerakan badan, nyanyian dan paluan kompang secara serentak dan teratur. Keunikan persembahan mereka sering mencuri tumpuan tetamu majlis kenduri. Maaf cikgu ya semua, Faris ni bukan adik Farisha tetapi abang Farisha. Okey. Kemudian apa kata Farisha kepada ayah dan abangnya Faris? Lihat, ramai tetamu memberikan tepukan dan pujian setiap kali mereka membuat gerakan badan yang unik. Mesti banyak tempahan persembahan yang diterima mereka untuk memberikan hiburan kepada tetamu dalam majlis perkahwinan. Seterusnya, apa kata ayah Farisha? Cuba Farisha dan Faris lihat laman sesawang ini. Mereka sebenarnya masih belajar. Namun begitu, mereka mampu mengurus masa dengan baiknya. Mereka cuba memenuhi semua undangan kerana tidak mahu menghampakan harapan tuan rumah. Mereka juga mengenakan bayaran yang berpatutan. Hasil bayaran persembahan digunakan untuk membiayai pendidikan. Mereka gigih berusaha untuk berjaya sebagai pemain kompang. Sikap mereka ini wajar kamu contohi dan amalkan. Okey, kita telah pun membaca bersama-sama petikan perbualan dalam
petikan kompang lima beradik di antara Farisyah, ayah Farisyah, dan Faris, iaitu abang Farisyah. Maka cuba kita tengok apa sepatutnya yang kita buat. Okey, pada aktiviti kali ini, cikgu mahu kamu mengkategorikan kata berimbuhan awalan dan kata berimbuhan akhiran dalam teks kompang lima beradik pada muka surat 177. Okey, itu yang pertama. Kita mengkategorikan kata berimbuhan awalan dan kata berimbuhan akhiran. Kemudian di sini di bawah teks tu ada peta iting kan. Itu kata berimbuhan. Yang pertama kata awalan, kemudian kata berimbuhan akhiran. Berdasarkan petikan, cikgu akan memberikan beberapa contoh kata berimbuhan awalan. Baik, sebelum itu ingin cikgu menerangkan apakah maksud kata berimbuhan awalan. Baik, kata berimbuhan awalan ialah yang membentuk kata kerja aktif, iaitu kata berimbuhan awalan mempunyai 4 bentuk varian bergantung kepada bentuk huruf pertama kata dasar yang bergabung dengannya, iaitu mungkin kata berimbuhan awal itu M-I, dan kemudian mem, iaitu M-I-M, mem. Yang ketiga men, iaitu M-I-N, men. Dan yang keempat meng, iaitu M-I-N-G, meng. Baik. Berdasarkan petikan kompang lima beradik, kita cari dahulu contoh kata berimbuhan awalan. Contoh yang tengok diberi contoh dalam buku teks 177 tersebut. Kata Farisyah. Wah, rancaknya paluan kompang itu. Okey, ini adalah akhiran kan. Kita tengok kata berimbuhan awalan. Okey. Di mana dia? Sama-sama kita cari kata berimbuhan awalan tersebut. Okey. Kata berimbuhan awalan tersebut, ya. Tengok apa kata abang Farisyah, iaitu Faris. Itu dikata, kalau adik ingin tahu, itulah kumpulan kompang lima beradik. Kumpulan itu terkenal dengan persembahan kompang berformasi. Persembahan mereka memerlukan persembahan semua ahli kerana melibatkan gerakan badan, nyanyian dan paluan kompang secara serentak dan teratur. Keunikan persembahan mereka sering mencuri tumpuan tetamu majlis kenduri. Manakah dalam kata Faris ini yang mempunyai kata berimbuhan awalan? Okay, dikata sana mencuri. M-I-N, men adalah kata berimbuhan awalan. Kemudian kata dasarnya curi. Kemudian mencuri. Okey, itu adalah kata contoh salah satu kata berimbuhan awalan. Kemudian berdasarkan satu contoh yang telah cikgu berikan itu, murid-murid yang disayangi lagi mencari beberapa perkataan di dalam petikan muka surat 177 ini, kata berimbuhan awalan. Kemudian silalah catatkan kata berimbuhan awalan kamu itu di sini, di bawah kata ni, kata berimbuhan awalan. Kemudian tulislah beberapa perkataan yang telah pun kamu peroleh daripada petikan, iaitu kata berimbuhan awalan.
Begitu juga dengan kata imbuhan akhiran. Baik, sebelum itu ingin cikgu terangkan apakah dia kata berimbuhan akhiran. Okey, kata berimbuhan akhiran ialah imbuhan yang terletak di akhir kata dasar. Okey, cikgu ulang sekali lagi. Kata berimbuhan akhiran ialah imbuhan yang terletak di akhir kata dasar. Okey, terdiri daripada 3 jenis. Itu kata berimbuhan akhiran terdiri daripada 3 jenis, iaitu akhiran an. Contohnya mungkin makanan. Okey. Kemudian kata akhiran kan. Mungkin contohnya belikan. Okey, kemudian yang akhirnya kata berimbuhan akhiran i. Mungkin contohnya sudahi. Okey. Baik, berdasarkan itu kita kena cari satu contoh kata berimbuhan akhiran. Contohnya kata Farisha tadi kan. Wah, rancaknya paluan kompang itu. Okey, paluan, palu. Kemudian diberikan kata berimbuhan akhiran an, maka jadilah paluan. Okey. Kemudian kamu semua murid-murid cikgu ni mencari lagi beberapa perkataan yang diberikan perkataan dasar yang diberikan kata berimbuhan akhiran. Selepas itu, silalah catatkan dan tuliskan di bahagian kata berimbuhan akhiran. Boleh faham? Sedangkan bila kamu buat garisan ni, kenalah menggunakan pembaris supaya garisan kamu itu nampak kemas. Okey, dan guru yang melihat pun nampak senang hati. Setelah itu, bila kamu mengkategorikan kata berimbuhan awalan dan kata berimbuhan akhiran dengan betulnya berdasarkan petikan itu, maka latihan yang kedua ialah kamu membina ayat. Bina ayat berdasarkan kata berimbuhan awalan dan kata berimbuhan akhiran. Okey, contoh tadi kan mungkin kata berimbuhan awalan yang diperolehi tadi adalah kata dasar curi. Kemudian kita simpan kata berimbuhan mencuri, maka kita boleh bina ayat daripada perkataan mencuri. Okey, lelaki itu telah ditangkap polis kerana dia telah mencuri beberapa barang di rumah jiran saya. Okey, dan kamu boleh membina ayat kamu yang lagi bagus. Okey, berdasarkan perkataan berimbuhan awalan tersebut. Okey, kemudian mungkin contoh daripada kata berimbuhan akhiran iaitu yang tadi kita tengok gerakan. Okey, mungkin kamu kata penari itu melakukan gerakan yang sungguh menarik di atas pentas. Okey. Ayat-ayat kamu itu silalah kamu bina berdasarkan kata berimbuhan awalan dan kata berimbuhan akhiran. Tulislah ayat kamu itu dengan tulisan yang kemas dan jangan lupa tanda baca iaitu noktah di hujung ayat kamu itu. Baik, itu sahaja untuk hari ini. Cikgu mengharapkan kamu boleh faham dan binalah ayat kamu dengan elok dan kategorikanlah kata berimbuhan awalan dan akhiran dengan betul. Baik, itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Okay, cikgu sayang semua murid cikgu ni. Jaga diri supaya kamu dapat belajar dengan tekun dan berjaya di kemudian hari. Assalamualaikum dan hai.